والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا مستقيما وهداية للصراط. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وألهم الملائكة المقربين أخرجنا من ظلمات الوحي وافتح علينا ورحمتك وعلمنا أسرارك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل قال الشيخ dan menjalani maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Artinya mengada-ngadakan, dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mengada ia dengan dia akan sesuatu, dan meniada ia dengan dia akan sesuatu. Tetapi jika takluk dengan mengadakan dinamakan ijab, dan jika takluk dengan meniadakan dinamakan i'dam, dan jika takluk dengan menghidupkan dinamakan ihya, dan jika takluk dengan merazkikan dinamakan razqun. Demikianlah engkau kias. Dan menjalani maturidiyah. Menjalani maturidiyah. Maturidiyah itu ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikut-pengikutnya. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi, kalau dia seorang tu kita panggil Al-Maturidi. Tapi di sini ada ta di belakang. Ada ta marbutah yang kita wakaf dengan ha. Jadi Maturidiyah maknanya imam kena kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikut-pengikutnya. Jadi bukan Imam Al-Maturidi seorang saja, bukan. Bukan dia dan pengikutnya. Dia dan pengikutnya. Seperti seperti kita kata Imam Asy-Syafi'i. Itu kena kepada Imam Syafi'i seorang lah. Tapi kalau kita naknya Imam Syafi'i dan pengikut mazhab dia, kita kata Asy-Syafi'iyah. Kita kata Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Dan menjalani Al-Maturidiyah, jadinya mazhab bagi dia lah. Mazhab bagi Maturidiyah. Menjalani atas mengisbatkan sifat takwin. Menjalani atas mengisbatkan sifat takwin. Mengisbat tu maknanya kata ada. Satu sifat namanya sifat takwin. Jadi mazhab dia lah. Sebab menjalani itu
kalau terjemuh daripada bahasa Arab, zahaba. Zahaba. Maka isbatkan sifat takwin tu ialah mazhab. Mazhab dia. Jadi maknanya pendapat bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya. Pendapat bagi mereka ialah bahwasanya ada suatu sifat lagi lain daripada kudrat, iradat, sama', basar, hayat, kalam, lain daripada 7 sifat yang telah lalu, daripada sifat ma'ani, mulai daripada kudrat sehingga sifat kalam. Maka di sisi mereka ada satu sifat lagi yang dinamakan dengan namanya sifat takwin. Kemudian apa makna takwin? Artinya arti takwin mengada-ngadakan. Takwin maknanya mengada-ngadakan. Sifat mengada. Mengada-ngadakan maknanya sifat pengada. Kemudian sifat takwin tu di sisi Maturidiyah ni apa dia? Dan ia sifat takwin pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu. Pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu, di sisi Al-Maturidiyah, sifat, yakni suatu sifat. Sifat takwin ni adalah satu sifat. Ialah satu sifat. Satu sifat yang qadimah. Satu sifat yang qadim. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mana jadi satu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Dia ialah satu sifat bagi zat Allah Ta'ala, setengah daripada sifat ma'ani juga. Yang mana jadi tambahan di atas disi mazhab Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya. Jadi sifat ma'ani ada 8 lah. Tambah di atas 7 yang telah lalu ialah sifat takwin. Sebab sifat takwin pun sifat yang jenis ada, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, maknanya yang dia ni setengah daripada sifat bagi zat Allah Ta'ala juga. Sama dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar. Mengada ya Allah dengan dia. Jadi sifat takwin inilah sifat yang Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan dia. Yang mengada ya Allah dengan dia dengan sifat takwin. Mengada akan sesuatu, ini sesuatu yang dikehendak oleh Allah. Akan sesuatu, yakni sesuatu yang dikehendak oleh Allah. Bukan sekadar mengada dan meniada ya Allah dengan dia dengan sifat akan sesuatu, ini akan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendak meniadakan. Jadi sifat takwin inilah kalau kita nak cakap mudahnya, tugasan dia. Tugasan bagi sifat takwin itu ialah mengadakan apa-apa yang Allah Ta'ala kehendak mengada. Dan tugasan dia juganya meniadakan akan apa-apa yang Allah Ta'ala kehendak meniadakan. Jadi maknanya mengada dan meniada itu ialah ta'aluk bagi sifat takwin. Kemudian dia katanya, tetapi jika ta'aluk dengan mengadakan tetapi jika takluk dengan mengadakan, jika bertakluk oleh sifat takwin, takluk tu dengan mengadakan. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala mengadakan akan sesuatu dengan sifat takwin itu dinamakan ijad. Panggil kata ijad. Dan jika
jika takluk dengan meniada. Jika takluk dengan meniada, jika takluk oleh sifat takwin dengan meniada, yakni meniadakan apa-apa, dinamakan i'dam. Takluk tu dia panggil i'dam. Lagi, dan jika takluk dengan menghidupkan. Dan jika takluk dengan menghidupkan. Jadi Allah menghidupkan akan sesuatu yang dia kehendak menghidup. Kemudian yang menhidup tu, takluk menghidup tu ialah takluk bagi sifat takwin. Itu dinamakan ihya. Dan jika takluk dengan merazki, yang memberi rezeki, dinamakan razkun. Nah, dia razkun tu maknanya perbuatan memberi rezeki. Adapun benda tu dia kita panggil rizkun. Benda seperti kita dapat makan itu panggil rizkun. Adapun razkun maknanya memberi rezeki. Katanya demikianlah engkau kias. Demikianlah seperti yang tersebut engkau kias. Kita kias, kita kata sama. Jadi kalau katanya memasak, kalau takluk dengan memasak, kita panggil memasak. Sebab sebab panggilan takluk bagi sifat takwin ni mengikut cara takluk dia, ikut perbuatan takluk dia. Kalau takluk dengan memati, dia panggil imatah. Kalau takluk dengan menghidup, dia panggil ihya. Menghidup. Kalau mengada, kita panggil ijad. Kalau meniada, kita panggil i'dam. Semuanya bagai takluk bagi sifat takwin kesemuanya. Jadi, sifat takwin, takluk dia berbagai-bagai nama mengikut perbuatan dia. Mengikut cara takluk dia. Kalau menghidupkan, kita panggil ihya. Sebab ihya tu mana menghidup. Kalau dia memberi rezeki, kita kata razkun. Begitulah. Katalah yang lain lagi. Kalau mengada, kita panggil ijad. Kalau meniada, kita panggil i'dam. Jadi kesemuanya takluk bagi sifat takwin kesemuanya. Menghidup, memati, mengenyang, mesihat, muafiat, muslimat. Semuanya takluk bagi sifat takwin semuanya. Apalagi kita katanya memanas, mesejukkan, membasuh, mengkering, katalah semuanya takluk bagi sifat takwin kesemuanya. Mengada, meniada, menghidup, memati, memberi rezeki, memberi makan, memberi minum, semuanya takluk bagi sifat takwin kesemua. Di sisi Maturidiyah. Lagi, dan menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah. Dan menafikan sifat takwin ini. Menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita panggil Al-Asy'ari. Tapi di sini Asy'ariyah sama dengan Maturidiyah. Ada ha di belakang. Maksudnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya. Itu dikatakan Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya kita panggil Asy'ariyah. Jadi di sisi Asy'ariyah dia katanya tak ada sifat takwin. Itu makna menafikan. Menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah, yakni mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya.
mereka menafikan sifat takwin. Mereka tidak membilangkan, mereka kata, mereka beriktikad kata sifat takwin itu tidak ada. Kemudian, jadi sebab itulah kita mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, kita bilang sekadar 7 saja. Kita bilang sekadar 7 saja, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Takwin kita tak bilang. Sebab takwin tu tidak ada. Tidak ada maknanya bukan satu sifat. Bukan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Kemudian katanya, dan menjadi mereka itu Asy'ariyah akan segala yang tersebut itu. Akan segala yang tersebut itu, mana dia? Ijad, i'dam, apa dia lagi? Ihya, razkun, yang kita tambah lagi imatatun, kesemuanya tadi tu. Beberapa menjadi beberapa ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi gini. Dia khilaf di antara dua mazhab tentang isbat ke tidak isbat sifat takwin. Tetapi dua-dua mazhab ini ialah masuk di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita nak ikut mazhab Maturidi pun boleh, kita nak mengikut Asy'ari pun boleh. Tapi kalau kita mengikut Maturidi, maknanya kita kena bilang lagi lah, jadi 8 dah sifat ma'ani tu, tambah takwin satu lagi. Tapi kalau kita mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, maka kita bilang sekadar 7 saja, kita tak bilanglah sifat takwin itu. Kita tak bilanglah sifat takwin itu. Maka bilang kata sifat saja. Bilang jadi satu sifat ke tak bilang jadi satu sifat. Itu tempat khilaf. Adapun mengada dan meniada, menghidup, memati, memberi rezeki, memberi nikmat, mengazab, apa semuanya, itu khilaf lah. Maknanya ijad, mengada, i'dam, meniada. Apa dia lagi? Ihya, menghidup, imatah, memati, ta'azab, mengazab, tan'im, memberi nikmat, razkun, memberi rezeki. Banyak lagi lah, memanah, mesejuk, membasah, mengkering, mesehat, mesakit. Semuanya kalau kita mengikut mazhab mazhab Al-Maturidi, mereka katanya semua yang dibilang tadi itu ialah ta'alluq bagi sifat takwin. Sebab di sini Maturidi dia kata ada satu sifat namanya sifat takwin, mengada, sifat mengada. Jadi maknanya ihya suatu itu ihya, menghidup, itu ta'alluq bagi sifat takwin. Memati itu ta'alluq bagi sifat takwin. Memberi rezeki itu ta'alluq bagi sifat takwin. Tetapi kalau kita mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, dia tak bilang takwin itu jadi satu sifat. Maka ijad, i'dam, apa dia lagi, ihya, imatah, razkun, apa semua yang disebut tu masuk ialah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim, tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Jadi ijad, mengada. Kenapa tak mengada? Mana buat menjadi ada. I'dam maknanya meniadakan akan benda yang ada, meniadakan, melenyapkan. Maka itu ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat.
Apa lagi? Memati. Ta'alluq tanjiz, kena atas ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Menghidup. Kena atas ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Memberi rezeki, menikmat, mengazab apa semua, kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Jadi masuk di bawah kudrat. Sebab itulah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia tak bilang sifat takwin jadi satu sifat. Sebab yang Abu Mansur Mazhab Al-Maturidi dia kata benar apa dia ijad, i'dam dan sebagainya, takluk bagi sifat takwin. Abu Hasan Ash'ari katanya Tuhan mengada dan meniada. Sama-sama. Al-Maturidi dia kata Tuhan mengada, Tuhan meniadakan, Tuhan menghidup, Tuhan memati. Sama-sama tiada ada siapa yang menafikan benda itu. Allah Ta'ala lah ijad, mengadakan makhluk ini, mengadakan benda itu, benda ini. Allah Ta'ala lah yang mengidamkan, meniadakan benda itu, benda ini. Allah Ta'ala lah yang merazki kepada semua kitanya. Allah Ta'ala lah yang menghidupkan dan mematikan dan mengazabkan dan menikmatkan, mensihat, musakit, semuanya. Berlaku semua perbuatan Allah Ta'ala ke semuanya. Tetapi khilafnya masuk di bawah sifat takwin ke, takluk bagi sifat takwin ke, ataunya takluk bagi sifat kudrat. Khilaf di situ. Jadi maknanya kalau katanya ihya, kalau mengikut Al-Maturidi, dia kata itu tak satu bahagian daripada takluk sifat takwin. Kalau tanya Abu Hasan Al-Ash'ari, ihya menghidupkan tu, kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Itu ya. Jadi maknanya perbuatan itu mengada dan meniada hingga akhirnya, hingga seterusnya, itu tidak dinafi oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, tidak dinafikan perkara itu. Yang menafikan sifat takwin itu tidak ada sifat takwin. Yang mana memberi rezeki, mengazab, menghidup apa semuanya, masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Itu ya. Itulah tempat khilaf di antara dua mazhab. Habis di situ, kemudian katanya dan mustahil lawannya, iaitu ketiadaan mengada-ngadakan, tidak ada sifat takwin, itu mustahil. Di si Abu Mansur Al-Maturidi dalam mazhab dia, dan atas dan atas mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, berkata setengah muhakkikin yang mutaakhirin, bermula yang terlebih hampir, ditambah pula sifat maknawiyah akan dua sifat. Jadi kita dah selesai masalah sifat takwin, tak payah kita panjangilah huraian dia. Jadi belum rayanya kita dah belajar, belum pada ni katanya menjalani oleh Qadhi dan Imam Haramain atas mengisbatkan sifat idrak. Mengisbatkan sifat idrak ni ialah mazhab bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan mazhab bagi Imam Haramain. Jadi di sisi Ash'ari tidak isbatkan sifat idrak. Di sisi siapa lagi? Di sisi Maturidi tidak mengisbatkan sifat idrak. Dan hari ini pulanya menjalani oleh Maturidi pada mengisbatkan sifat takwin. Tetapi Ash'ari tidak mengisbatkan sifat takwin. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain tidak mengisbatkan sifat takwin juga. Tetapi semua mazhab yang tiga tadi tu ialah mazhab Abu Mansur Al-Maturidi mengisbatkan sifat takwin, Asy'ariyah tidak, dan mazhab bagi Qadhi dan Imam mengisbatkan sifat idrak. Semuanya di dalam, termasuk dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah kesemuanya. Maka kalau kita mengikut di situnya, kita nak bilang kesemuanya dengan secara khilaf tu, tambah di atas 7 jadi 9 lah.
Jadi sifat ma'ani 7 dengan secara ittifaq ulama. Wajib kita kena tahu satu persatu. Sifat ma'ani Allah Ta'ala yang wajib kita tahu dengan secara, wajib kita tahu, kita belajar sehingga tahu dengan secara satu persatunya ialah 7 sifat. Mulai daripada kudrat sampai kalam. Itu tidak ada khilaf di antara ulama pada ada sifat yang tersebut 7 itu. Tetapi dua lagi pulanya khilaf tentang isbat ke tidak. Ada ke tidak ada. Mana dia? Satunya sifat idrak, yang keduanya sifat takwin. Jadi idrak satu sifat. Jadi 8 kalau mengikut qadhi, mazhab bagi qadhi dan imam haramain, maknanya sifat ma'ani yang wajib kita kena tahu satu persatunya 8 lah. Tambah sifat idrak. Pula kalau kita mengikut mazhab Maturidi, sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala yang wajib kita kena tahu satu persatunya 8 juga. Tapi bukan idrak, ialah tambahnya sifat takwin. Jadi maknanya kalau nak kira semuanya dengan secara luasnya ialah 9 lah. 7 ittifaq, 2 khilaf. 7 sifat ittifaq maknanya sepakat ulama, 2 ada khilaf. Maka jadi semuanya 9. Kemudian apabila begitu kita dah belajar dulu bahawasanya apabila kita katanya ada sifat kudrat, lazim daripada ada sifat kudrat ada pula sifat kaunuhu, sabit pula sifat kaunuhu qadiran. Sifat iradat ada, lazim daripada iradat itu kaunuhu muridan hingga seterusnya. Maka apabila kita mengikut mazhab yang mengisbatkan sifat idrak, dia kena ada sifat ma'nawiyah yang lazim daripada sifat idrak. Apabila kita mengikut mazhab yang menyabitkan sifat takwin, setengah daripada sifat ma'ani, maka lazim daripada ada sifat takwin tu kena ada juga sifat ma'nawiyah bagi dia. Seperti kudrat, kaunuhu qadiran, iradat, kaunuhu muridan, ilmu, kaunuhu aliman. Maka dengan sebab itulah dia katanya, dan atas mengisbatkan sifat idrak. Dan atas ini sekiranya kita menjalani di atas kaul yang mengisbatkan sifat idrak. Ialah kaul bagi qadhi dan imam haramain. Dan sifat takwin ialah kaul bagi al-Maturidi. Berkata setengah muhakkikin yang mutaakhirin. Berkata yakni berpendapat. Berkata yakni berpendapat oleh setengah-setengah ulama muhakkikin yang mutaakhirin. Ulama muhakkikin mana dia? Apa dia maksud dengan ulama muhakkikin? Ialah ulama yang mendatangkan suatu masalah serta mendatangkan dalil. Satu masalah, satu dalil. Mana dia tahu satu masalah, dia tahu juga dalil. Yang mutaakhirin, lawan dianya yang mutaqaddimin. Yang mutaakhirin tu yang apa dia? 500 tahun ke bawah. Dia kata, apa dia berkata dia? Bermula yang terlebih hampir. Yang terlebih hampir, yang terlebih hampir kepada betul. Yang terlebih hampir, yang hampir kepada betul. Mana yang paling dekat dengan betul, dia tak putus kata betul. Jadi dekat-dekat nak betulnya, ditambah pula pada sifat ma'nawiyah akan 2 sifat pula. Pertama, kaunuhu mudrikan. Kalau kata ada sifat idrak, kena adalah sifat kaunuhu mudrikan pula. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan
dan lazim ia akan sifat idrak. Dan melazim ia kaunuhu mudrikan ni akan sifat idrak. Seperti katanya kaunuhu qadiran, lazim daripada sifat kudrat. Begitu dah. Dan mustahil lawannya. Ini dan lawannya, lawan kaunuhu mudrikan tu mustahil. Keadaan Allah Ta'ala tidak mendapat. Kedua, tadi yang pertama, sini yang kedua pula. Kedua, kaunuhu ta'ala mukawwinan. Kaunuhu ta'ala mukawwinan. Kalau isbatkan sifat takwin, kena adalah kaunuhu mukawwinan. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengada-ngadakan. Dan mustahil lawannya. Dan lawannya, lawan bagi kaunuhu mukawwinan, mustahil. Adalah perkara yang mustahil. Maka atas barang yang tersebut ini, jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Jadi 24 sifat. Bukan 20 sajalah. 24 ke? Ya, 24. Maka atas barang yang tersebut ini jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Dan segala yang mustahil atasnya 24 pula. 24 lah. Sebab kalau kita tak bilang idrak, tak bilang sifat takwin, 20. Kan? 20 wujud qidam baqa' mukhalafah. Apa dia? Qiyamuhu, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samu', basar, kalam. 13. Kaunuhu murid, qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup 20. Kemudian tambah pula sifat idrak, sifat takwin. 22. Dan juga lazim daripada idrak dan takwin kaunuhu mudrikan dan kaunuhu mukawwinan. Jadi 24 sifat yang wajib di atas kita kena kenal. Jadi maknanya atas khilaf lah. Dan mustahil atasnya atas Allah 24 pula. Begitulah. Kalau kita tak bilang sifat takwin, kalau kita tak bilang sifat idrak, maknanya wajib 20, mustahil pun 20. Begitu. Itulah. Jadi, seperti kata tadilah, jadi dia khilaf pada wajib di atas kita. Orang mukallaf mengetahui itu, kalau nak bilang dengan secara kesemua khilafnya, setengah katanya, apa dia? Setengah tu katanya 13 saja. Kalau mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, wajib di atas kita, orang mukallaf, mengetahuikan segala sifat bagi Allah Ta'ala dengan secara satu persatu, ialah 13 sifat. Mustahil 13. Sebab dia tak bilang 13 tu dia tak bilang apa? Tak bilang sifat ma'nawiyah. Dan tak bilang sifat idrak dan tak bilang sifat takwin. Jadi 13 saja. Di si Abu Hasan Al-Ash'ari, wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui dengan secara satu persatu 13 saja. 13 tu maknanya tak bilang sifat idrak, tak bilang sifat takwin. Dan tidak bilang juga sifat ma'nawiyah. Jadi 13 saja.
Tapi kalau bilangkan sifat maknawiyah dengan secara ittifaq atas istifaq tadi, maka jadi 20. Maka tambah idrak 1, kaunuhu mudrikan 1 pula 22. Tambah pula sifat takwin, tambah pula kaunuhu mukawwinan, jadi 24. Itulah. Jadi khilaf-khilaf di antara ulama kesemuanya pada membilangkan sifat. Yang wajib di atas sifat wajib bagi Allah yang mana kita kena tahu satu persatu. Begitulah. Jadi ikutlah mana-mana satu daripada beberapa mazhab sana itu semuanya sah. Boleh kita ikut ke semuanya. Kita nak ikut jalanan bagi Qadhi, mazhab bagi Qadhi dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain, ikutlah. Kalau kita nak ikut mazhab Maturidi pun ikutlah. Kalau kita nak ikut mazhab Ash'ari pun ikutlah. Kesemuanya di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sah kesemuanya. Boleh kita nak ikut kesemuanya. Sebab tu apabila pada masa kita belajar tu, biasanya dalam kitab usul tu dia sebut kesemuanya. Dia tak bilang sekadar 13 saja. Dia sebut kesemuanya. Yang mana ulama dalam mazhab Ahli Sunnah tu ada mengisbatkan, ada bilang dia sebut kesemuanya. Bagi kita tahu. Orang mazhab ni katanya begini, mazhab ni katanya begini, mazhab ni katanya begini. Maka 3 mazhab itu ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah kesemuanya. Khilaf pada membilangkan sifat-sifat. Itulah. Maka kita dah sampai ke sini, dah habis bahasan sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Maka masuk pula katanya, dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Maka di sini masuk pula bahasan yang ketiga, ialah bahasan perkara yang harus bagi Allah Ta'ala yang mana telah kita dalpah. Perkara yang wajib bagi Allah kita dalpah ke semuanya, dan perkara yang mustahil bagi Allah kita dalpah ke semuanya. Maka sekarang kita masuk pula pada bincangan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tengok masalah tu panjang lagi, insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Maka untuk hari ini kita akhir di situ, katanya, dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Wallahu a'lam, alhamdulillah wa ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam.